Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dalam PDPR Bahasa Melayu tahun 2 untuk hari ini. Okey, untuk hari ini kita masih pada tema yang sama dan unit yang sama macam minggu lepas. Standard pembelajaran kita pada hari ini ialah 5.3.2 dalam kurungan 3 Roman. Memahami, mengenal pasti dan menggunakan ayat majmuk mengikut konteks. Okey, untuk hari ini kita sentuh pada kemahiran tata bahasa iaitu ayat majmuk. Objektif pembelajaran pada hari ini ialah pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat mengenal pasti dan menggunakan 8 ayat majmuk dengan betul. Okey, kriteria kejayaan murid dikira berjaya untuk PDPR pada hari ini sekiranya kamu boleh mengenal pasti dan menggunakan 8 ayat majmuk dengan betul. Okey. Sebelum tu kita tengok pada buku teks muka surat 58. Okey, kita tengok pada muka surat 58. Okey, dekat gambar ni ada beberapa kata majmuk supaya, dengan, lalu, untuk, kerana. Apa kegunaan kata majmuk? Okey, kata majmuk ni kegunaannya untuk menggabungkan 2 atau 3 ayat tunggal. Okey, ayat yang dicipta tersebut dipanggil sebagai ayat majmuk. Ayat yang ada kata hubung ini dipanggil sebagai ayat majmuk. Okey, kita tengok satu persatu. Okey, tajuknya ialah menternak kerbau. Menternak kerbau. Okey, kita tengok dahulu kata hubung kat sini ialah supaya. Okey, ayat dekat bahagian bawah ni ialah ayat majmuk. So, ada perkataan supaya di sini. Okey, kita baca yang ayat yang berwarna hitam terlebih dahulu. Pekerja itu memakai sarung tangan. Tangan pekerja itu tidak cedera. Okey, ini dipanggil sebagai ayat tunggal. Ini ayat tunggal yang kedua. Jadi, apabila kita nak gabungkan kedua-dua ayat ni menjadi satu ayat, kita kena tambahkan dengan kata hubung yang diberikan di sini. Okay, contohnya dekat sini ialah pekerja itu memakai sarung tangan supaya tangannya tidak cedera. Okey, jadi ayat ni telah digabungkan menjadi ayat majmuk menggunakan kata hubung supaya. Okey, kita tengok pada gambar yang kedua. Okey, dekat sini macam biasa je macam atas tadi. Yang hitam tu ada 2 ayat tunggal. Kemudian dekat bahagian ruangan kosong ni, tujuannya kita kena buat ayat majmuk di sini menggunakan kata hubung dengan. Okey, kita baca dahulu perkataan ni, ayat tunggal dekat atas ni. Pekerja itu menukul tiang pagar. Pekerja itu menggunakan tukul. Jadi macam mana kita nak bina ayat majmuk di bahagian bawah ni? Okey, kita buang salah satu daripada frasa ataupun perkataan yang ada. Kemudian kita gabungkan menggunakan kata hubung dengan contoh ayat ialah pekerja itu menukul tiang pagar dengan menggunakan penukul. Okey, pekerja itu menukul tiang pagar dengan menggunakan penukul. Jadi, perkataan yang sama ni dimansuhkan untuk menjadikan ayat majmuk. Okey, kita tengok yang seterusnya, yang ketiga. Ya, macam cikgu cakap tadi, ayat tunggal diletak kat sini ada 2. Jadi kita nak buat ayat majmuk menggunakan kata hubung lalu. Okey, mari kita baca bersama ayat tunggal ni. Bapa Hasan mengumpul kerbau. Bapa Hasan menarik kerbau tersebut ke dalam kandang. Jadi,
Perkataan kedua ni, frasa yang kedua ni kita mansuhkan. Kita kena gabungkan dua ayat tunggal ni menjadi ayat majmuk menggunakan kata hubung lalu. Macam mana kita nak buat? Okey, contohnya Bapa Hasan mengumpulkan kerbau lalu menarik kerbau tersebut ke dalam kandang. Bapa Hasan mengumpul kerbau lalu menarik kerbau tersebut ke dalam kandang. Itu ialah ayat majmuk untuk yang ketiga ni. Okey, untuk yang keempat. Okey, kata hubung yang diberi untuk. Okey, kita baca ayat tunggal yang diberi. Bapa Hasan berjumpa peraih. Bapa Hasan menjual kerbau. Okey, Bapa Hasan ni dia letak dua dekat sini. Jadi salah satu ni kita buang. Macam mana kita nak bina ayat menggunakan kata hubung untuk? Okey, contoh ayatnya dekat sini. Bapa Hasan berjumpa peraih untuk menjual kerbau. Bapa Hasan berjumpa peraih untuk menjual kerbau. Itu contoh kata ayat majmuk yang keempat. Okey, kita tengok yang terakhir. Kata hubung kat sini ialah kerana. Kita baca ayatnya. Bapa Hasan ke bank. Bapa Hasan hendak menyimpan wang. Okey. Macam mana kita nak gabungkan dua ayat ni menggunakan kata hubung kerana? Bapa Hasan kita buang salah satu daripadanya. Jadi, kita bina ayatnya begini. Bapa Hasan ke bank kerana hendak menyimpan wang. Bapa Hasan ke bank kerana hendak menyimpan wang. Mudah kan nak buat membina ayat majmuk? Okey, kita cuba pada latihan yang seterusnya. Okey, latihan kita yang pertama pada buku aktiviti muka surat 66. Buku aktiviti muka surat 66. Okey, ada peta alir di sini. Kita tengok proses demi proses penanaman serai. Okey, nama serai ni ialah serai paha ayam. Okey, dia besar sikit serai tu. Okey, kita tengok pada gambar yang pertama menggunakan kata hubung yang. Maksudnya, kata hubung yang digunakan untuk membina ayat majmuk di ruangan dekat bahagian bawah ni. Ini pula kata hubung yang digunakan ialah dengan. Jadi, ayat majmuk dekat bawah ni guna kata hubung dengan. Seterusnya, okey, untuk gambar yang ketiga, kita kena buat ayat menggunakan kata hubung supaya, dan yang terakhir kita kena buat ayat majmuk menggunakan kata hubung kerana. Okey, mari kita buat bersama-sama. Okey, kita baca yang pertama dahulu. Kumar menanam serai paha ayam di kawasan yang luas di belakang rumahnya. Okey. Nama dia ni ialah Kumar. Jadi kita jangan tukar wataknya dekat sini. Okey, seterusnya kita guna kata hubung dengan. Dia menyiram serai dengan apa ni? Panjang ni. Ya, kita boleh buat macam ni. Dia menyiram serai dengan menggunakan saluran paip yang panjang. Menggunakan saluran paip yang panjang. Okey, tulis kat ruangan kosong di sini. Okey, yang seterusnya, gambar yang ketiga, kata hubung supaya. Dekat sini ada, ini ialah serai yang ditanam tadi, ini ialah baja.
Macam mana kita nak bina ayat menggunakan kata hubung supaya? Dan berserta dengan gambar yang dah ada kat sini. Okay, kita boleh mula dengan Kumar membubuh baja supaya serainya subur. Kumar membubuh baja supaya serainya subur. Okay, gambar yang terakhir. Bila dah dibubuh baja dia jadi subur tanaman serai ni. Jadi kita nak bina ayat menggunakan kata hubung kerana. Serai, ini contoh ayat, okay? Serai itu subur kerana dijaga dengan baik. Serai itu subur kerana dijaga dengan baik. Okay, awak boleh bina ayat awak sendiri. Ini contoh ayat saya. Okay. Okay, murid boleh semak jawapan awak dekat sini. Okay, cikgu minta maaf dekat sini ada kesilapan ejaan dekat sini menggunakan yang ni. Ini kena huruf kecil, okay? Panjang ni kena huruf kecil. Yang lain semua okey. Okey. Okey, untuk latihan yang kedua, muka surat 67, buku aktiviti. Okey, yang ni kita kena bina ayat majmuk. Bina ayat majmuk berdasarkan gambar. Dia ada bagi kata hubung dekat tengah ni. Maksudnya gambar ini dengan ini kita guna kata hubung di sini. Okey, gambar ini dengan ini kita guna kata hubung ini. Gambar ini dengan ini kita guna kata hubung yang berada dekat tengah-tengah ni. Okey, kita cuba yang pertama dahulu. Okey. Yang pertama ni dia tuai, menuai. Maksudnya dia ambil serai tu, dia guna tengok barang yang dekat tangan dia. Ini dia parang, ini pisau. Jadi kita boleh bina ayat begini. Okey, tulis kat nombor 1. Petani boleh menuai serai dengan parang atau pisau. Petani boleh menuai serai dengan parang atau pisau. Noktah. Okey, permulaan ayat mesti huruf besar. Kalau awak tak letak nama petani pun awak boleh letak nama orang kat sini. Siapa nama watak yang awak nak bagi dekat sini pun boleh. Okey. Seterusnya, nombor 2. Berdasarkan kepada gambar yang dua-dua gambar ni. Okey. Digunakan kata hubung dengan. Macam mana kita nak bina ayat? Yang pertama tadi saya guna petani. Maksudnya yang kedua pun saya guna petani juga. Petani itu mengikat serai dengan menggunakan tali yang pendek. Petani itu mengikat serai dengan menggunakan tali yang pendek. Okey, yang ketiga. Ini mungkin isteri dia. Kita boleh letak nama. Okey. Kat sini. Ataupun ibu kepada seseorang. Okey, cikgu letak nama. Nama dia ialah Ibu Siti. Okey. Ibu Siti mengambil serai itu lalu memasukkannya ke dalam kotak. Ibu Siti mengambil serai itu lalu memasukkannya ke dalam kotak. Okey, itu contoh ayat yang ketiga. Boleh bina ayat sendiri ataupun okey, awak boleh ikut ayat saya. Okey, ini ayat yang cikgu bagi tadi. Semak semula, kalau ada ejaan yang salah awak betulkan. Okey. Okey, permulaan ayat mesti huruf besar dan pengakhir ayat mesti letak noktah. Okey, tengok satu persatu macam mana nak menulis huruf. Biasa ada kesilapan dekat huruf K ni. Huruf K kecil. Okey. Sepatutnya dekat atas ni. Okey. Sebab cikgu type, dia berada di kat bawah garisan pula.
Okey, dekat atas garisan, batang dia tinggi, kemudian kaki dia kangkang tu kecil saja. Itu huruf K kecil. Okey, betul kan? Okey, itu sahaja untuk hari ini. Awak ambil gambar kedua-dua latihan dalam buku aktiviti muka surat 66 dan 67 dan hantar ke WhatsApp cikgu untuk disemak. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Assalamualaikum, selamat belajar semua.